Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnia daripada Allah kita sudah masuk kepada penghujung Ramadan, hari yang ke-21 Ramadan, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua akan dipanjangkan umur dalam amal dan taqwa dan dikurniakan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, insya-Allah pagi ini kita akan sambung pengajian kita. Kita akan mulakan pengajian daripada kitab Fiqh Al-Manhaji Mazhab Syafi'i. Kita akan baca juzuk yang pertama daripada kitab Fiqh Al-Manhaji ini. Kita nak berkenalan dengan ta'arif ilmu fiqh. Ya, ilmu fiqh. Selalu orang kampung dia selalu sebut ngaji fardu ain kan. Jadi sebenarnya bila sebut ilmu fardu ain ni, maksud fardu ain ni setiap orang kena mengaji. Jadi salah satu daripada ilmu fardu ain ini adalah ilmu fiqh. Apa makna fiqh? Fiqh ni daripada sudut bahasa dan juga istilah, dia ada ilmunya yang kita kena faham. Daripada sudut bahasa, fiqh maknanya faham. Fiqh maknanya faham. Ya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Perkataan fiqh ini digunakan untuk menggambarkan kepahaman. Allah sebut, mengapa orang-orang ni, orang munafik, mereka hampir tidak memahami perbicaraan, yakni pengajaran dan nasihat yang diberikan kepada mereka. Di dalam bahasa Arab, tak fiqh ni makna tak faham. Orang cakap tak faham. Kan? Itu maknanya tak fiqh lah. Allahu Akbar. Kemudian Allah juga menceritakan dalam firman Allah Ta'ala, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Perkataan fiqh digunakan di sini. Tapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Dalam suratul Isra ayat 44, Allah cerita bahawa setiap makhluk bertasbih memuji Allah. Cuma kamu tak faham. Bahasa katak memanggil hujan. Apa maksud ong? Itu tasbih. Subhanallah ke alhamdulillah wallahu alam. Bahasa ayam berkokok. Semua binatang yang berkokok, yang bunyi dan sebagainya, semuanya makhluk itu memuji Allah Ta'ala. Cuma kamu tak faham, kata Allah Ta'ala. Baik, kemudian sabda Nabi SAW yang menggambarkan perkataan fiqh ni faham. Nabi kata, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi. Dia kata, ma'innatun min fiqhi. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata sesungguhnya orang yang solatnya lama, yakni qiyamnya lama, bacanya banyak, itu menggambarkan faqihnya. Kalau orang tu solatnya lama, khutbahnya pendek, itu menggambarkan faqihnya. Sekarang ramai orang tak faqih. Solatnya pendek, khutbahnya meleret-leret panjang. Itu tak faqih lah, dia tak pandai nak meringkaskan. Khutbah ni tak boleh panjang. Orang boring kan. Ramai ustaz kadang-kadang bila dapat mikrofon dari Jumaat, Masya Allah. Kalaulah dibenarkan, dia akan berkhutbah meleret-leret berjam-jam. Sebenarnya khutbah tak boleh lama. Jadi salat biar lama tak apa. Itu fiqh. Orang yang faham hukum, yang faham keutamaan, dia akan ringkaskan ucapan dia, terus direct to the point. Kemudian dia akan baca surah yang ditetapkan agak panjang. Sebab itulah saat-saat dia untuk munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mengikut istilah fiqh pula, kalimah fiqh ini ada dua makna juga, istilah dia. Iaitu yang pertama, kita nak tahu tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang ada akal dan baligh. Itu namanya mukallaf. Orang yang diberatkan hukum syarak ke atasnya.
Jadi orang yang buta sepenuhnya, telinga tak dengar, tak mukalah lah, sebab tak boleh terima hukum syarak. Orang gila, tak mukalah lah. Jadi apa dia kena buat? Apa dia kena baca? Ini namanya perbuatan dan perkataan dia. Yang dia ambil daripada dalil-dalil yang jelas. Quran dan sunnah dan juga daripada ijma' dan qiyas dan juga ijtihad. Contohnya, kita tahu bahawa niat ketika berwuduk adalah wajib. Ni kita nak cerita hukum ni. Awak kalau ambil wuduk kena ada niat. Sebab dalil dia ada. Nabi SAW sebut, innamal a'malu bin niat. Hanya sebenarnya amalan itu berdasarkan niat. Contoh lagi hukum, kita tahu hukum puasa ni lah. Iaitu niat mesti waktu malam. Kalau malam tak niat, maka tak sah. Jadi niat pada waktu malam adalah merupakan syarat sah puasa. Daripada mana kita tahu bahawa dia wajib? Mesti niat sebelah malam. Dah niat wajib, niat belah malam pun wajib. Jadi ambil mana? Kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Ya, Nabi kata, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang bermalam tanpa niat, dia malam tidur. Maghrib tu letih sangat, dia tertidur. Bangun-bangun dah lepas dah subuh. Maka dia lupa niat. Tak sah puasa dia. Tapi dia wajib imsak. Wajib dia terus berpuasa tapi tak ada pahala. Dia kena qada. Sebab dia tak ada niat. Sebab tu kita, ulama-ulama kita suruh taklid kepada mazhab lain. Iaitulah kita malam pertama dulu, malam pertama Ramadan atau malam-malam lain lah ya. Bila kita ingat saja, kita terus niat saja aku puasa sebulan bulan Ramadan. Jangan niat semalam aja. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan ni tahun ni kerana Allah. Baru niat pula saja aku puasa besok hari. Kalau mana-mana hari yang terlupa, pakai niat sebulan tu ikut mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i kena niat tiap-tiap hari. Kan? Jadi mazhab Syafi'i ni kalau siapa malam lupa niat, dia wajib imsak. Tak boleh makan, tak boleh minum, menahan diri. Tapi dia kena qada. Sebab apa dia tak niat di malam hari? Sebab Nabi sebut, siapa yang malam dia tak ada niat, maka puasa pada hari tersebut tidak dikira baginya. Ini puasa fardu. Puasa sunat tak apa. Ada dalil lain, puasa sunat boleh niat pagi asalkan belum makan dan minum. Belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, bolehlah dia niat walaupun di siang hari. Jadi contoh lagi, seperti kita tahu solat witir. Apa hukum solat witir? Solat witir sunat. Macam mana kita tahu kata dia sunat? Tak wajib. Ini berdasarkan hadis yang menceritakan ada satu orang badui yang bertanya kepada Nabi SAW tentang solat fardu. Nabi pun bagi tahulah solat fardu ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kemudian badui ni tanya Nabi lagi, ada lagi tak solat yang wajib ke atas aku? Maka Nabi kata, tak ada dah. Melainkan kalau kamu nak melakukan solat-solat yang sunat. Jadi dia hukum daripada hadis tadi yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak saja. Yang lain, witir, tarawih, duha, apa lagi? Qabliyah, ba'diyah, semuanya jatuh dalam hukum sunat. Jadi kita sekarang ni, kita nak cari Lailatul Qadar. Jadi kita kena kempen lah. Saudara mara kita, anak beranak kita, supaya berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, antaranya dengan salat fardu isyak dan subuh berjemaah di masjid. Satu. Yang keduanya, jangan tinggal solat sunat witir, solat sunat tarawih dan solat sunat tahajud, jangan tinggal. Lagi doa, lagi i'tikaf, lagi sedekah dan sebagainya. Jadi kita usahalah, dan mudahan di hujung-hujung Ramadan ini Allah anugerah kepada kita bersama malam Al-Qadar. Nabi kata taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan
carilah Lailatul Qadar itu 10 malam akhir daripada Ramadan. Baik. Contoh lagi. Kita nak tahu hukum ni. Bila belajar fiqh nak tahu hukum. Sebab tu orang selalu tanya mufti soal jawab agama nak tahu hukum fiqh lah. Lepas tu orang panggil Ustaz Azhar Idrus Tok Faqih. Kenapa Ustaz Azhar Idrus orang panggil Tok Faqih? Sebab dia ni orang tanya hukum dia boleh jawab dengan hebat, dengan gaya yang tersendiri. Orang seronok ngaji dengan dia kan. Dia orang panggil Tok Faqih. Bahawa tanya hukum biasa dia akan boleh jawab belakang. Contoh dia, kita tahu bahawa solat lepas asar ni hukum dia makruh. Solat apa pun. Kecuali solat-solat yang tertentu masuknya waktu tu juga. Contoh tahiyatul masjid. Dia tak makruh lah. Solat hajat lepas pada solat asar makruh. Sebab itu bukan time dia. Dia boleh buat lepas sebelum asar. Boleh buat lepas maghrib. Contoh kan. Solat jenazah buat lepas asar tidak makruh. Tidak makruh. Sebab apa tak makruh? Sebab solat asar, solat jenazah ni, dia ikut ready jenazah. Dia bukan kira waktu mana. Dah siap, jangan tunggu maghrib. Dah siap lepas asar, solat lepas asar. Dah kebumikan lepas asar. Dia ramai orang dia tu, ni, makruh. Bukan, makruh tu solat sunat yang biasa-biasa ni lah. Solat sunat wuduk tak makruh. Kita ambil wuduk, masuk dalam masjid, boleh. Tak makruh sebab itu solat time dia. Tahiyat masjid tak makruh. Kita pergi masjid, jangan tak sembahyang pula. Jadi solat sunat biasa, mutlak, itu makruh. Kenapa kita kata makruh? Berdasarkan bahawa larangan Nabi SAW daripada melakukan solat selepas selesai solat asar ni. Sehingga terbenam matahari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, bila orang saja nak semayang, lepas daripada asar dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali di Makkah Al-Mukarramah tidak ada waktu makruh. Di Makkah Al-Mukarramah, bila-bila masa solatlah sunat apa pun boleh. Di Makkah. Lagi contohnya, bahawa menyapu sebahagian daripada kepala ketika berwuduk. Hukumnya apa? Wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu bi ru'usikum. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Jadi kalau tak sapu, tak sah. Inilah kita nak belajar hukum ni. Kemudian kesimpulannya dia kata, semua hukum syarak, sama ada wajib, makruh, sunat, iaitu haram dan sebagainya, yang tu yang dikatakan adalah fiqh dari sudut istilah. Jadi kalau hukum tu bersendikan dalil dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Ramai orang silap faham ya. Dia kata fiqh kita di kampung apa semua tak bersendikan dalil Quran. Tak. Fiqh mazhab Syafi'i ni dan sebenarnya fiqh lain pun, mazhab lain pun, dia berdalilkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi jangan kita berprasangka buruk pada mazhab kita. Ada setengah orang kata kami tak nak ikut mazhab Syafi'i ni, kami nak ikut Quran dan sunnah saja. Kita bagi tahu mengaji fiqh ikut mazhab Syafi'i ni ikut Quran dan sunnah lah. Imam Syafi'i bukan mereka hukum. Dia ambil istimbat daripada Quran dan sunnah. Ada orang dia kata kami ikut Quran je, ikut sunnah je. Tak. Imam Syafi'i ikut Quran lah. Kan? Jadi kita ikut imam yang ikut Quran, bukan tak ikut Quran sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kita nak tahu hukum syarak ya. Baik. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Yang kedua, hukum-hukum syarak itu sendiri. Jadi kita cerita macam mana oleh itu bila kita kata anda belajar fiqh. Maknanya anda mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang bersandarkan kepada Al-Quran As-Sunnah, ijma' ulama' dan ijtihad mereka. Apa beza? Nampak macam sama aja. Baik. Jadi tadi hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, kita buat tu ni apa hukum? Kita buat ni apa hukum? Tapi yang kedua ni dia kata kita belajar hukum syarak sendiri. Iaitu solat wajib. Kan?
Jadi kita tadi, niat ni wajib ke tak? Itu hukum. Yang ni hukum syarak tu, iaitu solat. Kita nak belajar solat. Kita nak belajar puasa. Jadi kita belajar sesuatu hukum. Contohnya, wudu. Kita belajar sepenuh wudu. Tadi ni kita jawab pertanyaan. Wudu ni wajib ke tak? Itu fiqh. Tapi yang kedua kata, kita belajar bagaimana berwudu. Itu hukum fiqh agak. Nampak macam sama kan? Lebih kurang lah tu sebenarnya. Kemudian hukum solat. Hukum jual beli. Kalau tak semayang apa jadi? Haram, dosa. Dan sebagainya. Jadi kita berkaitan dengan hukum-hukum tadi. Ibadat tadi. Yang tadi perbuatan manusia. Kalau dia ni tak niat, jadi apa? Yang ni hukum semayang ni. Tak semayang jadi apa pula? Dan hukum-hukum berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum munakahat. Ya? Hukum munakahat. Hukum apa lagi? Muamalat dan sebagainya. Ya, hukum jihad. Jadi kita belajar fiqh maknanya kita mempelajari hukum-hukum syarak itu secara keseluruhannya. Di semua hukum syarak ini dia panggil fiqh. Dipanggil fiqh daripada sudut istilah. Ada satu lagi dia panggil usul fiqh. Usul fiqh ni kaedah yang digunakan oleh alim ulama untuk menyatakan hukum. Itu pun dia panggil fiqh agak. Tapi itu biasa ulama dah asingkan. Cuma dalam kitab fiqh kadang-kadang dia masukkan juga kaedah untuk mendapatkan hukum ni. Itu dinamakan sebagai hukum fiqh juga. Jadi istilah pertama, jadi ada perbezaan. Ya? Di antara dua-dua istilah tu, iaitu istilah pertama digunakan untuk mengetahui hukum hakam. Dan istilah kedua, kita guna pada hukum hakam syarak itu sendiri. Yakni kita nak tahu hukum ni, wajib ke sunat ke makruh. Soalan berkaitan apa kita nak buat, itu nama fiqh. Jadi hukum yang kita bincangkan tu nama hukum fiqh. Itu nama dia. Baik. Kita masuk kepada tajuk seterusnya, apa hubungan antara fiqh dengan akidah. Fiqh ni dia tak boleh asing dengan akidah. Ya? Sebab kalau sebut akidah ni makna keyakinan yang ada di dalam diri. Bila sebut akidah ni dia berkaitan dengan iman. Ulama sebut apa dia iman? Iman itu ma waqara fil qalbi. Apa yang tenang dan tetap di dalam hati. Wa saddaqahul a'mal, dan dibenarkan atau dibuktikan dengan amalan. Jadi amalan tu fiqh lah. Perbuatan kita termasuklah fiqh ya. Jadi termasuklah perbuatan kita tu namanya fiqh. Baik, di antara keistimewaan fiqh Islam, iaitu hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan kataan orang mukallaf sebagaimana yang telah kita nyatakan awal, dia adalah yang sangat mempunyai hubungan atau kontak rapat dengan iman. Iaitu dengan keyakinan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Dan ada juga kaitan rapat dengan rukun-rukun akidah Islamiyah. Terutamanya dengan keyakinan dan kepercayaan kita kepada hari akhirat. Sebab apa kita semayang? Tak semayang dosa lah Ustaz. Dosa masuk neraka. Tengok ada kaitan dengan akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa melakukan amalan walaupun seberat zarah, dia akan dapat lihat balasan di sisi Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah, dia akan dapat melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dengan ada hari pembalasan. Kita buat apa pun, kita kaitkan dengan keyakinan Allah nampak, Allah lihat, Allah dengar, Allah bagi pahala. Akhirat ni nak bawa bekal ke kubur ni, semua ada kaitan. Baik, ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seseorang itu Muslim dan berpegang teguh dengan hukum hakam, agama serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Tengok ketika kita puasa. Tengok yang Nabi sebut apa? Man shama Ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap keredaan Allah, maka akan diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Begitu juga ketika qiyamul lail, ya, tiap-tiap malam tarawih, apa Nabi sebut? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam bulan Ramadan ni dengan iman dan mengharap redha Allah semata-mata, maka akan diampunkan segala dosanya yang terdahulu oleh Allah Ta'ala. Mana ada kaitan. Ada orang tanya buat lawak, minta maaf lah makcik-makcik ya. Ada orang buat lawak. Dia kata kenapa bulan Ramadan ni makcik-makcik ramai yang duduk setia di masjid-masjid tak lari-lari. Sampailah habis. Ya, tarawih 20 rakaat pun dia orang tetap duduk setia. Dia tak lari. Tapi ramai orang remaja cabut lari. Apa jawapan makcik-makcik? Kakak-kakak, apa jawapan? Tak ada jawapan. Ada orang jawab. Dia kata memanglah dia orang duduk setia ustaz. Dia orang solat atas kerusi. Memanglah duduk. Stay, relax je kan. Maintain kan. Jadi orang yang tua-tua banyak solat duduk. Sebab tu dia tak lari ustaz. Jawapan dia. Saya kata yang tu pun betul juga. Tapi jawapan dia yang sebenarnya ialah orang tua-tua ni dia iman dia dah makin sihat. Sebab tu dia boleh istiqamah beribadat. Orang muda-muda, dia badan jasmani sihat, iman sakit. Fizikalnya memang mantap, imannya tak mantap. Dia semak akhirat pun tak fikir sangat. Kan, kita tua-tua ni mulalah semak akhirat. Sebab tu online kalau orang tua-tua, ramai. Nak dengar kuliah PK lah, nak mengaji Quran lah. Saya kalau pergi kelas muslimat, saya suka sangat. Sebab kelas muslimat ni kalau sebut 30 orang, 30 hadir. Jaranglah kalau uzur tu, uzur sungguh lah. Ustaz tak dapat datang, makcik demam, itu biasa. Saya semalam pergi kuliah dekat pondok tu, Masya Allah. Ramai, 50 orang ada kan. Duduk atas kerusi. Tapi semangat mengajinya kuat. Sebab apa? Saya kata makcik-makcik semangat kuat ni. Sebab iman dah makin sihat. Dulu masa muda-muda, dulu iman sakit. Sebab itulah kita ni tak seronok ngaji. Tak seronok baca Quran. Baca kirap kejap saja dah ngantuk. Sebab apa? Iman kita ada masalah. Jadi bila kita mula berfikir akhirat, pahala, bekalan apa semua, insya-Allah kita akan makin mantap beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata juga kerana orang yang tak beriman. Yang orang tak beriman kepada Allah ni tak terikat dengan sembahyang. Dia tak yakin dosa pahala. Dia tak terikat dengan sembahyang, dengan puasa. Dia akan bertindak tak ambil kira halal dan haram. Ini orang Melayu panggil membujur lalu melintang pukang ni. Sebab dia tak peduli halal haram. Asal kaya sudah. Kan? Dia kata tak halal tak apa. Asalkan kaya. Astagfirullahaladzim. Kita jawab tak handsome tak apa. Asalkan berkat. Tak kaya tak apa. Asalkan Allah tak murka. Ni kita punya prinsip. Sebab kita kira tak kaya tak apa. Asal halal. Tak banyak tak apa. Asal berkat. Dengan itu, beriltizam dengan hukum syarak merupakan salah satu cabang daripada beriman kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Baik. Jadi dalam Quran banyak ayat yang menjelaskan hubungan dia kata antara hukum dengan iman. Kalau kita tengok banyak ayat Quran, dia nak cerita hukum, dia cerita iman dulu. Serta hubungan antara syariat akidah. Di sini dia kata kami akan sebut sebahagian daripadanya. Cuba tengok dalil yang pertama. Allah suruh kita supaya bersuci. Ya, bersuci. Dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman. Padahal suci ni patutnya tak kena-mengena, tapi ada Allah sebut. Firman Allah Ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-7. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Tengok Allah nak suruh, Allah kata, hei orang-orang yang beriman, bila kamu nak solat, basuh muka kamu dan juga tangan kamu hingga ke siku. Maknanya hendaklah kamu bersuci, ambil wuduk. Jadi Allah tak sebut wahai orang yang nak solat. Allah kata, hai orang-orang yang beriman. Tengok. Yang kedua, Allah sebut tentang solat, zakat. Seiringan dengan beriman juga dengan hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Allah sebut, mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat. Dan mereka itu adalah orang yang yakin, yakni beriman dengan hari akhirat. Kalau orang tak beriman, tak semayang dia. Dia tak fikir api neraka, tak semayang dia. Kan? Ada setengah orang dia fikir sibuk je. Buka puasa ada. Puasa ada. Tapi semayang tak jaga pun ada. Macam-macam. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala telah memfardukan puasa. Dan Allah sebut puasa ni akan bawa kepada ketakwaan. Dan Allah kaitkan juga dengan keimanan. Tengok. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tengok Allah tak kata, hei orang yang kuat, puasalah kamu. Tak ada. Hei orang Arab, puasalah kamu. Hei orang gemuk, puasa. Tak ada. Allah sebut, hei orang-orang yang beriman. Menunjukkan puasa ini, Allah Ta'ala kait dengan keimanan. Sebab tu ada orang kuat tapi tak puasa sebab imannya lemah. Jadi iman ni adalah pencetus kepada kekuatan untuk beramal ibadat. Baik, kemudian Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun sifat-sifat terpuji yang menghiasi orang-orang Islam dan dikaitkan juga dengan keimanan. Orang yang berjaya dunia akhirat ni sifat dia dengan keimanan. Allah sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya, beruntung, berbahagialah orang-orang yang beriman. Kita nak berjaya dunia akhirat, kita kena jadi orang yang beriman. Berbahagia dan berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Sifat orang beriman ni. Allah kata, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang salat dengan khusyuk. Yang ni risau kita ibu-ibu ya, kakak-kakak sekalian. Kita ngaku kita beriman, salat tak pernah khusyuk. Tiap kali angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, macam-macam kita terbayang-bayang. Kuih raya lah, kereta tak sebih lagi lah, nak balik rumah mentua ke rumah ni. Kena tengah bincang dalam otak kita tu. Astagfirullahaladzim. Kemudian lagi, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman, yang berjaya, orang yang menjauhkan diri dari perkara lara. Perkara-perkara yang mungkar dan lara, dia berpaling dan tinggalkan. Kemudian lagi, orang yang menunaikan zakat. Orang yang menjaga maruah kehormatan, kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki. Dalam Islam ni, orang yang nafsu kuat, dia tak buat zina, dia tak hamba isteri. Isteri-isteri. Kan? Tapi zaman kita sekarang ni, sebab kita dah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang putih. Orang putih ni isteri satu, tapi maksiat banyak. Kan? Mereka tak apa. Asal memnya satu je. Tapi maksiat banyak. Ini masalah. Dalam Islam, ada orang cukup dengan satu isteri, silakan. Ada orang dia tak cukup. Dia nafsu kuat, Power Rangers. Dia boleh kahwin 2, 3, 4. Bergantung kepada kemampuan dia. Baik. Ataupun
dalam Islam juga kalau zaman ada hamba-hamba, dia boleh kahwin dengan hamba dia. Baik, jadi maksudnya ini bergantung kepada iman ni. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, dia tak nak kahwin, dia pergi berzina. Na'udzubillah. Mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Silakan, yang ada program, silakan. Tak apa. Kita masuk setakat mana yang kita lapang, insyaAllah. Kita berhenti pukul 10 insyaAllah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka barang siapa yang mencari lain, itu melampaui batas. Kemudian lagi, orang yang beriman yang berjaya, yang Allah sebut, mereka yang memelihara amanah mereka. Kalau jadi cikgu, jaga amanah sebagai cikgu. Jadi YB, jaga amanah sebagai YB. Jadi pemimpin, tidak pecah amanah. Dan sebagainya lah. Orang jadi hakim, dia kena jaga. Bukan hakim ni takat dunia saja, sampai akhirat akan ditanya tentang penghakiman yang dia jalankan. Orang jadi apa pula ya? Kita semua ada amanah yang akan ditanya di hari akhirat. Kemudian orang yang memelihara solatnya. Dia ulama sebut tadi, Allah dah sebut semayang. Khusyuk. Yang kedua memelihara. Memelihara semayang ni yang pertamanya ialah menjaga masuk waktu semayang. Yang keduanya menjaga memelihara ni semayang elok-elok. Dia tidak sekejap semayang, kejap tak semayang. Kan? Itu orang memelihara. Salatihim walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Menjaga kualiti semayang mereka. Semayang ni nak jaga kekhusyukan susah. Nak jaga masuk waktu susah. Kan? Nak jaga salat kita ni bagi kekal kualiti. Ini payah ni. Jadi orang lain kadang-kadang dia cakap semayang saja. Ada setengah orang dia perisik dia, Allah Ustaz, weh solat udah, dia kata. Jadi kita tak nak, kita nak berjaya dunia akhirat, kena solat jaga elok. Jadi itulah orang yang ulaika humul warisun. Mereka lah orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan diwariskan dengan syurga Firdaus, kekal selama-lamanya dalam syurga kelak. Allahu Akbar. Suratul Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dan mudahan Allah bagi kat kita syurga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Allah perintahkan supaya yang kelima ni kaum laki-laki bermuamalah dengan baik dengan kaum wanita. Kan? Tengok dalam firman Allah, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempunyai wanita dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka, kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata, dan bergaullah kamu dengan mereka secara ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, sabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yakni maksud menyusahkan mereka ialah menghalang mereka dari kahwin. Dan maksud perkara keji ialah akhlak buruk dan derhaka atau zina. Baik, dalam syarak ni, orang yang menjaga anak-anak wanita kena muasyarah baik dengan anak-anak dia, anak saudara dia dan sebagainya. Begitulah suami-suami yang diberi amanah untuk menjaga isteri-isteri. Dia kena muasyarah dengan baik dengan isteri-isteri. Jangan dia kahwin tu semata-mata nak mendera. Kadang-kadang ada orang, dia cari jalan, bomong dan sebagainya, dapat perempuan tu kat dia. Didera dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Sekarang ni tujuan perkahwinan sudah bertukar. Patutnya kahwin ni sebab kita nak jaga agama kita. Nak bawa isteri kita ke syurga. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga anak isteri kamu jangan bagi masuk neraka. Ini tujuan kita kahwin. Nabi kata, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kahwinlah dengan wanita kerana bila kamu dah kahwin,
kamu sama-sama boleh bekerja dan boleh mendatangkan harta. Isteri yang baik, jaga rumah, kamu boleh mendatangkan harta, yakni boleh buat macam-macam. Jadi kaya insya-Allah. Sebab tu Nabi pesan, pada orang beriman, muamalah, muasyarah dengan isteri kena terbaik. Ya, Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah orang paling baik dengan isterinya. Allahu akbar ya. Baik, kemudian yang keenam, Allah Taala memerintahkan agar isteri yang ditolak, ni hukum cerai, bertolak ya, kena iddah dengan 3 kali suci dan tak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya kalau dia hamil. Dan juga hukum ni juga Allah kaitkan dengan iman kepada Allah dengan hari akhirat. Baik, sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 228 yang bermaksud perempuan-perempuan yang ditolak, yakni yang diceraikan oleh suami dia, hendaklah menunggu salah satu quru 3 kali suci. Dan tak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka. Yakni kalau mengandung, kena cakap mengandung. Sebab ada setengah orang dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Sebab kalau mengandung, maka dia tidak boleh kahwin. Iddah dia kena sehinggalah ayyadhna hamlahunna. Dia beranak. Dia ni kadang-kadang minta cerai dengan suami dia sebab nak kahwin dengan boyfriend yang lama. Ceraikan I dah boring dengan you. Laki-laki kolot. Kan? You orang miskin, bapa kedana. Kan baru ni ada drama. Saya pun tak tahu betul ke tidak drama tu. Kisah satu perempuan minta cerai dengan suami dia. Sebab suami dia kolot, kata dia. Buat bendang je. Duit tak banyak. Dia nak kahwin dengan orang lain. Kan? Ni kadang-kadang berlaku. Jadi, kalaulah dia mengandung, ayat tadi ni tak dipakai pada orang mengandung. Jadi 3 kali suci. Datang ayat 3 kali suci, maka dia boleh kahwin akad nikah yang baru. Tapi kalau dia ni mengandung, kena tunggu 9 bulan. Dapat ayyadhna hamlahunna. Selepas daripada dia beranak, baru boleh dipinang untuk akad nikah yang baru. Allahu akbar ya. Jadi kalau dia beriman, Allah kata dia kena cakap. Ya, tak boleh sembunyi kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab ini berkaitan dengan nasab. Tiba-tiba mengandung, katalah baru sebulan, dia dah tahu dah rasa dah. Perempuan mengandung tahu. Suami tak tahu. Dia ni dah rasa dah aku mengandung, tapi dia buat-buat tak mengandung. Bila kahwin, maka baru ni dia kata sempatlah kahwin baru. Jadi anak dalam kandungan tu, jadi dikandungkan 6 bulan beranak. Lepas 3 bulan ni, dia kahwin kan. Contoh je lah. Anak dalam kandungan tu, dia nak bin dengan siapa? Dia bin dengan suami baru. Ini satu masalah pada nasab. Baik, kemudian yang ketujuh, Allah memerintahkan supaya orang beriman ni jauhkan arak, judi, menyembelih untuk berhala. Sembelih untuk berhala ni dan orang Melayu pun buat. Dulu-dulu, zaman dulu lah, pertabalan, dia sembelih kambing hitam. Dia jamu dekat pokok dan sebagainya. Dulu-dulu lah kan. Itu semua sembelih untuk berhala. Dan tenung nasib dengan menggunakan anak panah. Anak panah tu dia bubuh, tulis di situ, ini untung, ini rugi. Dia kacau-kacau, kocok-kocok dalam bekas anak panah. Ini semua ini adalah merupakan benda-benda khurafat, tahayul dan kadang-kadang bawa pada syirik. Jadi Allah suruh tinggalkan benda-benda tadi setelah menyeru orang beriman dengan sifat iman. Sebagai menandakan bahawa menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang tadi, yang disebut tadi ada kaitan dengan kesucian dan kemurnian iman yang ada kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji
dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah. Di kita orang Islam, arak judi ni kita tak suka. Arak judi ni tak kiralah kita parti apa, tak kiralah Arab, Melayu, Banjar, kita benda yang Allah tak suka, kita tak suka. Jangan pula sebab perbezaan parti, kita kata saya parti yang suka. Jangan. Kita orang Islam, tak kira parti apa, tak kira bangsa apa, yang Allah tak suka, kita tak suka. Jadi sebab Allah kata arak judi, jadi mengundi nasib dengan anak panah ni, dan juga sembelih untuk berhalus, semua tu haram. Jauhkanlah perkara tersebut, mudah-mudahan kami berjaya. Baik, yang ke-8, Allah Ta'ala telah mengharamkan riba. Ni akhir zaman ni ramai orang yang terjebak dengan riba. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun terjebak dengan perniagaan, dengan saham-saham, yang saham-saham tu ada riba. Ini masalah. Dan Allah kaitkan perbuatan meninggalkan riba ini dengan tercapainya takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman, dia tak penting sangat jumlah hasil dari pelaburan atau keuntungan. Yang dia penting Allah Ta'ala redha. Orang yang tak beriman, dia kira kaya. Ya, tak ihsan tak apa, asal kaya. Orang beriman, dia tak ada gitu. Orang beriman, dia kata, tak ihsan pun tak apa, tak kaya pun tak apa, asal Allah redha. Kan? Tapi kalau ihsan, kalau kaya, Allah redha, itu lagi baik. Orang beriman punya moto senang je kan. Iaitu tak kaya tak apa, asalkan jangan berdosa, jangan riba kan. Tapi kalau kaya, Allah redha, tak riba lagi bagus. Alhamdulillah. Baik. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Sebab tu kita jangan terjebak dalam perniagaan, pinjaman dan sebagainya yang berorientasikan pada riba. Kita kena taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu itu orang-orang yang beriman. Ya? Ini Allah sebut. Baik, yang ke-9, Allah suruh kita bekerja dan beramal. Ya. Dalam masa yang sama, dia melengkapkan prasarana agar manusia yang beramal sentiasa merasakan pemerhatian Allah dan kerja itu dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Ta'ala, ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Taubah ayat 105. Kita nak kerja apa? Engineer, silakan. Nak kerja doktor, silakan. Ustaz, cikgu, nak berniaga, silakan. Tapi ingat, Allah Ta'ala mengawasi kamu. Buat kerja elok-elok. Sebab kalau kamu pecah amanah, kalau kamu tipu orang dan sebagainya, Allah tahu. Itu kaitan dengan akhirat. Sebab Allah kata, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kamu di akhirat akan diberitahu apa balasan apa-apa yang kamu lakukan itu. Kerja, menipu orang. Jadi guru, tapi tak masuk. Macam P. Ramlee tunjuk dalam filem. Tak apa-apalah ya. P. Ramlee kata, tahu tak cikgu nak ajar apa pagi ni? Pagi ni. Anak murid kata tak tahu. Tak tahu cikgu nak ajar macam mana. Cikgu pun tidur. Besok cikgu tanya lagi. Tahu tak saya nak ajar apa hari ni? Tahu, dah tahu tak apa. Boleh relax, cikgu pun nak tidur. Besok nak murid pecah dua. Sebagian kata tak tahu. Sebagian kata tahu. Kan? Jadi, dia kata, okey, siapa yang tak tahu, tanyalah pada yang tahu. Mengelak sampai 3 hari. Mengelak ni hukumnya apa? Berdosa. Ini cikgu-cikgu yang tak masuk kelas, berdosa. Kan? Allahu Akbar. Kita kadang-kadang makan gaji. Tapi itulah, jadi gaji yang akan menggergaji kita. Sebab kita tidak menjaga hukum hakamnya. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Jadi demikianlah. Kalau kita tengok, jarang sekali anda dapati ada sesuatu hukum yang terdapat dalam Quran
melainkan disertakan dengan perkataan in kuntum, dengan perkataan tu'minuna, dengan ya ayyuhallazina amanu, disertakan dengan perkataan beriman kepada Allah, dan juga ada kaitan dengan rukun-rukun akidah Islamiah yang lain lah, yang disebut hari akhirat dan sebagainya. Oleh itu fiqh Islam ini merupakan hukum agama yang suci. Hukum fiqh ni suci. Dia bukan main-main, bukan seronok-seronok gitu. Dan dia ada roh, ya. Di sebalik ia disyariatkan. Dia bukan macam undang-undang yang dibahas di parlimen yang tak ada roh. Dia ikut kehendak majoriti. Dia ikut kehendak siapa yang berkuasa. Tu nona parlimen bahas pun main-main lalu maki hamun dan sebagainya. Fiqh tak. Fiqh Islam ni adalah undang-undang yang ada roh, sebab ia adalah hukum syarak yang datang daripada Allah dan mendapat keredaan kalau ditaati, dan dia pasti mendapat kemurkaan Allah jika diingkari. Jadi dia kata hukum-hukum syarak ni bukanlah seperti mana hukum-hukum kanun dalam undang-undang biasa manusia ni, di mana dia kata manusia tak rasa sikit pun dalam hati kecil mereka ikatan dan hubungan dengan penciptanya. Yang dibahas tu macam mana nak denda. Siapa yang buat ni denda ni, siapa buat ni denda ni. Dia bahas bagaimana nak tambah income negara, kan. Dia bahas. Jadi perbahasan tu tidak ambil kira kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak bahas undang-undang, nak bagi vape, budak-budak boleh hisap ke tak boleh hisap? Oh, dia kata boleh sebab apa? Mendatangkan income, ramai orang hisap vape. Lulu contohnya. Dia tak kira dah mudarat, jantung rosak ke tak rosak ke. Vape tu dia tak ambil kira, dia kira keuntungan. Ini undang-undang yang dibuat oleh banyak manusia begitulah. Undang-undang, ya. Langgar lampu isyarat contohnya. Kan. Kita kadang-kadang bila polis tak ada, kita langgar semacam je. Sebab apa? Roh tu tak ada. Jadi kalau kita kait dengan agama, tak boleh ambil hak orang ni. Bahaya ni, kena jaga diri aku ni. Maka dia ada kaitan lah. Kalau aku main langgar semacam, aku langgar orang berdosa. Langgar orang, bunuh orang ni kena diat. Dalam undang-undang Islam, membunuh orang, langgar budak-budak, tak kira lah basikal lajak ke, basikal break ke, berhenti ke, dia kena bayar diat. Itu membunuh tak sengaja. Dalam undang-undang Islam ni, membunuh tak sengaja, kena bayar diat. Kena jumpa ibu bapa ni, mahkamah akan putuskan. Awak dah bunuh berapa orang, memang tak sengaja. Disabitkan di mahkamah tak sengaja. Bunuh tak sengaja, hukum didiat. Sebab awak bawa kereta, kena hati-hati. Kan? Jangan bawa kereta sambil mengantuk. Sebab contoh lah ni contoh. Jadi undang-undang, dia kena tanggung. Dia kena bayarlah. Diat tu ditentukan oleh pihak mahkamah. Dia tak boleh lepas gitu aja. Sebab apa? Tanggungjawab dia kepada keluarga tadi ada dalam Islam, iaitu membunuh tak sengaja. Sebab orang bawa kereta ni dia tahu dah. Naik jambatan, turun jambatan bukan boleh laju. Biar sempatlah break lagi. Contoh, ya. Ini contoh. Banyak kita kadang-kadang kita lupa bahawa undang-undang ni akan bawa kepada akhirat. Kalau kita lepaslah dunia, tapi tidak adil di sisi Allah, akhirat esok kita kena. Yang menghukum kena, yang dihukum pun, yang dibebaskan daripada perikatan hukum syarak tadi pun akan kena kembali di hari akhirat. Baik, kemudian kita masuk ayat hukum syarak ni. Allah sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Suratul Nisa ayat 65. Allah kata, demi Tuhan kamu. Allah kata, ya, mereka itu hakikatnya tidak beriman. Ya, sehinggalah mereka jadikan kamu hakim. Yakni mengambil Nabi Muhammad SAW, mengambil sunnah Nabi. Quran dan hadis Nabi ini dijadikan sebagai sumber hukum. Zaman Nabi ada, mereka berhukum directlah dengan Nabi. Zaman kita sekarang ni tak ada. Maka ambillah Quran dan sunnah dijadikan sumber hukum. Jadi, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka
terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Orang Islam sebenar, dia redha dengan hukum Al-Quran dan hadis. Hati dia tak ada perasaan, tak boleh ni, ini berat ni, ini tu, ini tak ada. Mereka redha dengan segala apa hukum Allah Ta'ala. Kata orang Islam yang mempertikaikan undang-undang Islam ni dalam hati dia ada masalah penyakit. Boleh ke Ustaz potong tangan pencuri ni? Potong tangan pencuri bukan undang-undang ciptaan manusia. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang yang melakukan tuduhan qazaf, sebab dia 80 kata, kejamnya, jangan cakap. Sebab Allah Ta'ala yang suruh siapa yang fitnah orang, tiba-tiba tak ada bukti, dia tuduh orang ni pezina, dia tak ada bukti. Sebab 80 rotan qazaf. Orang yang mabuk disebar 40 rotan. Orang yang mabuk-mabuk ni bawa ke mahkamah, maka disebar 40 rotan. Siapa suruh? Ini juga undang-undang Islam. Jadi kita jangan kata, tak boleh tu, tak boleh ni. Tak, ya. Hati dia redha dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Baik, kita masuk satu lagi tajuk yang seterusnya, iaitu fiqh Islam ini merangkumi semua keperluan manusia. Ini namanya Islam yang syumul. Islam ni adalah way of life, syumul, makna lengkap. Bila sebut agama Islam ni lengkap. Tak ada yang kita panggil apa, kat sini lompong, tak ada hukum. Sebenarnya ada belaka. Ya, sebab itu dalam Quran Allah sebut ma farratna fil kitabi min syai', tiada kami tinggalkan dalam kitab tu daripada segala sesuatu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah radhiyallahu anhu, dia kata kalaulah ada hukum yang sehalus jarum pun, nescaya aku jumpa hukumnya di dalam Al-Quran. Mana benda yang sehalus sekecil-kecil benda pun ada. Cuma kenapa kita tak jumpa? Kita tak jumpa sebab kita tak mengaji. Ni macam contoh kita pagi ni lah. Kita buat kuliah online ni. Cuba tanya makcik-makcik kampung. Makcik kampung tanya, Ustaz ada kuliah pagi Rabu? Ada, ngajar. Ada 60 orang mengaji. 60 orang. Dia orang asal mana? Tak ada lah, telefon aja. Ustaz mengajar lah telefon, biar betul. Dia tak nampak, dia mana tahu. Kan? Jadi contohlah orang tua-tua kampung. Mengajar lah telefon je. Kelas kami ni, Google Meet ni, 60 orang, 100 pun boleh. Mengaji macam mana? Sebab dia tak tahu. Kan? Jadi kalau orang tahu, dia akan tahulah. Yang tak tahu, tak tahulah. Jadi sebab itulah kaedah kita tadi. Islam ni merangkumi semua keperluan hajat manusia. Tidak diragukan lagi, kata dia, bahawa kehidupan manusia ini terdiri daripada pelbagai aspek dan kebahagiaan mereka itu diperolehi dengan memelihara semua aspek-aspek tersebut melalui penyusunan dan perundangan yang rapi. Kita ni nak kena sembahyang, itu hukum kita dengan Allah. Kita nak kena puasa, kita nak kena zakat, kan? Betul ya hukum kita dengan orang. Bila kita ni fitnah orang, bila kita ni pukul orang, dia ada undang-undang dia. Jadi kita ni ada nak jaga aspek-aspek ni. Ni hukum fiqh. Ya, oleh itu dia kata fiqh Islam ni merupakan hukum akam yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya bagi menjaga maslahah kepentingan mereka dan menghindari berlakunya kerosakan. Maka fiqh Islam datang dalam keadaan merangkumi semua aspek tadi yang boleh membawa kebahagiaan, menyusun semua keperluan manusia dengan hukum-hukumnya. Jadi nanti kita akan masuk dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah. Ada penjelasan lanjut mengenainya. Kita tengok dalam kitab-kitab fiqh yang mengandungi hukum syarak yang disandarkan kepada Quran, sunnah, ijma' ulama' dan ijtihadnya, kita akan dapati hukum akam tersebut terbahagi pada 7 bahagian. Dan daripada 7 bahagian itulah dia bentuk perundangan, undang-undang.
yang berkaitan bagi menjamin kehidupan manusia. Sama ada kehidupan manusia secara individu ataupun kepada masyarakat. InsyaAllah kita akan bicarakan dalam kuliah yang akan datang tentang 7 bahagian tadi insyaAllah. Jadi kita berhenti dulu pagi ni, insyaAllah. Ada apa-apa persoalan? Sebelum kita tutup, silakan. Okey, baik. Boleh bertanya pada Ustaz jika ada soalan. Silakan, Jemaah. Sila. Agaknya dah clear Ustaz ya. Tak ada soalan ni. Tak ada soalan. Semua dah Alhamdulillah. faham. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ya. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Haji Ghazali atas perkongsian ilmunya dan terima kasih. Semoga dapat kita bermanfaat bersama-sama dan insya-Allah dan semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian dan semoga kita termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk dan diberi kefahaman dan manfaat melalui perkongsian ilmu ini. Dan Ustaz kita tangguhkanlah dulu Ustaz ya. Kita sambung kemudian untuk dengan tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih Ustaz.